Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua family mengaji Tenten. Apa khabar semuanya? Semua sihat? InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Okey, alhamdulillah kita dapat lagi berjumpa, masih lagi diberikan nikmat nafas, nikmat kehidupan, dapat lagi kita berjumpa dalam slot hadis insya-Allah. Ahlan wa sahlan yang baru hadir. Okey, insya-Allah gambaran saya dan suara saya jelas, boleh komen di ruangan komen. Waalaikumsalam Kak Siti Harun, Kak Nur Anisi, Kak Nur Aini, Kak Sabri, Kak Yati, Kak Fuzia, Kak Ani, Kak Fazia, Kak Subaida, Kak Sauda, Kak Zumali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa khabar semuanya? Semua sihat ke tu? Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera insya-Allah. Yang mana yang dah masuk, jom kita sama-sama share, sama-sama kongsikan kepada orang ramai insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Haliza, Bang Syekh, Kak Rusnani, Kak Wan Sipa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kak Nur yang kata gambar dan suara Ustazah jelas. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kita teruskan lagi slot kita pada hari ini dalam slot hadis. Sementara kita menunggu waktu asar tiba, okey, kita mengisi masa lapang kita dengan perkara yang berfaedah, dengan ilmu yang bermanfaat. Biar sedikit janji tak tahu, biar sikit janji kita tahu. Insya-Allah. Sebentar Okey, sementara kita menunggu kawan-kawan kita yang lain, jom kita sama-sama pakat-pakat share. Yang dah masuk, ahlan wa sahlan Kak Eti, waalaikumsalam Kak Zalina, Kak Sauda, Kak Syazwani, Kak Mo'ya. Waalaikumsalam kepada semuanya yang baru hadir. Waalaikumsalam. Maaf ya, sedikit gangguan sedikit. Okey, gambaran dan suara saya masih jelas. Okey, boleh komen. Okey, kita teruskan lagi dalam slot hadis kita pada hari ini. Semalam kita dah baca tentang hadis yang pertama, iaitu tentang kelebihan orang yang alim, kelebihan orang yang berilmu. Tapi hari ini kita sambung lagi dalam hadis yang kedua, iaitu mengisahkan tentang kehebatan orang yang alim, kelebihan orang yang berilmu. Okey, moga-moga dengan siapa yang share dapat membantu ramai lagi orang untuk tahu tentang hadis insya-Allah. Okey, yang mana dah ada hadis, yang mana ada hadis ni di rumah, boleh kita sama-sama baca di rumah, iaitu 40 hadis, edisi istimewa 40 hadis istimewa akhir zaman, peristiwa akhir zaman, iaitu daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Okey, siapa yang ada dekat rumah, jom kita sama-sama buka dan sama-sama kita baca hadis. InsyaAllah, moga-moga kita dapat mengisi masa lapang kita dengan ilmu yang barakah. Biar sikit janji tahu, insyaAllah. Okey, semua dah sedia ke nak baca hadis? Okay, kalau dah sedia boleh komen. Okey, yang dah share, yang nak ucapkan terima kasih yang dah share. Niat kita kerana Allah, niat kita untuk sebarkan dakwah agama Islam. Yang dah share, terima kasih. Kak Azimah dah share, alhamdulillah. Okey, sementara kita tunggu kawan kita yang lain, jom kita sama-sama share. Kalau dah ready Ustazah, Kak Azimah kata dah ready, alhamdulillah. Jom kita sama-sama baca hadis yang kedua insya-Allah. Okey, saya balikkan kamera dahulu.
Allahu Akbar. Sebentar ya. Okay, gambaran jelas, boleh komen. Allahu Akbar. Maafkan saya sebentar ya. Okey, boleh komen gambaran jelas. Jelas, alhamdulillah. Yang mana yang dah jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah ramai ya. Dah ready. Okey, kita teruskan lagi hadis kita yang kedua, iaitu tentang kehebatan orang yang alim. Bagi yang tak tahu alim ni apa? Alim ni adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu dan dia sampaikan ilmu yang dia pelajari. Macam sekarang kita tengah menuntut ilmu. Lepas tu kita sharekan lagi. Kita sebarkan lagi ilmu. Pun dikira orang alim. Orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu tersebut. Itu adalah orang alim. Kita nak tahu tentang kehebatan orang yang alim, insya-Allah. Okey, jom sama-sama kita baca hadis yang kedua. Okey, semua dah sedia ke tu? Okey, kita baca sama-sama. Okey. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihu wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi abid. Okey, jelas. Okey, kita ulang sekali lagi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi abid. Riwayat daripada Tirmizi dan Ibnu Majah. Artinya adalah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang alim itu lebih kuat pengaruhnya terhadap syaitan daripada 1000 abid ahli ibadah. Maknanya Rasulullah bersabda, orang yang alim itu, orang yang berilmu itu lebih kuat pengaruhnya terhadap syaitan daripada 1000 orang abid, iaitu ahli ibadah. Nabi sampaikan dekat sini kehebatan orang alim ini sehinggakan 1000 abid ahli ibadah. Lebih kuat daripada abid, iaitu ahli ibadah. Orang yang alim itu sangat ditakuti oleh syaitan, kerana orang alim ini dia tahu cara untuk menangkis godaan syaitan dan memberikan bimbingan kepada orang lain supaya mereka turut selamat daripada godaan syaitan. Bahkan lagi orang yang alim itu dapat menyelamatkan orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Jadi syaitan ni dia rasa sangat takut kepada orang yang alim kerana dia dapat memelihara dirinya dan memberikan bimbingan kepada orang lain. Siapa yang pernah dengar cerita tentang syaitan takut pada orang yang sedang tidur? Liana akan kongsikan sebuah cerita yang mengisahkan tentang syaitan ni dia takut dengan orang yang sedang tidur. Dikisahkan suatu ketika dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia masuk pintu masjid dan dia dapati ada syaitan ni bertengger dekat luar. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegur dia, "Hai iblis, apa kerjamu di sini?" Lalu syaitan itu menjawab, "Aku hendak masuk
masjid untuk menggoda laki-laki itu yang tengah sembahyang agar sembahyangnya menjadi rosak, supaya sembahyang dia jadi batal. Tapi aku takut dengan lelaki itu yang sedang tidur. Dia lebih takut orang yang tidur berbanding orang yang tengah solat. Lalu Nabi pun mendesak dan bertanya lagi, "Hai iblis, mengapakah kamu takut dengan orang yang tidur walhal ada orang yang tengah solat? Kenapa tak takut dengan orang yang tengah solat? Kenapa nak takut kepada orang yang tengah tidur?" Betul tak? Lalu syaitan tu pun menjawab, laki-laki yang tengah sembahyang itu adalah orang yang bodoh, sebab dia tak ada ilmu. Lalu aku mudah sangat nak goda lelaki yang tak ada ilmu ni, supaya sembahyangnya jadi batal. Tapi lelaki yang sedang tidur itu, dia adalah seorang yang alim, dia adalah orang yang berilmu. Jadi kalau aku nak goda lelaki yang sembahyang serta merosakkan sembahyangnya, aku risau lelaki yang sedang tidur itu bangun lalu membetulkan sembahyang orang yang tengah solat tu tadi. Jawab syaitan tersebut. Okey, dari situ kita dapat lihat hebatnya orang alim ni berbanding dengan orang yang mengerjakan ibadah. Okay, jadi bila kita sentiasa menuntut ilmu, walaupun kita ada ilmu yang sedikit, kita kenalah kongsi ataupun kita sebarkan ilmu yang kita tahu tu kepada orang lain, supaya manfaat ilmu yang kita pelajari tu dapat terus berpanjangan, insya-Allah. Okey, ada satu lagi cerita yang mengisahkan tentang seorang lelaki. Seorang lelaki dia telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya tentang orang-orang yang paling alim di muka bumi ni. Maka dia ditunjukkan kepada orang yang abid, iaitu orang yang mengerjakan ibadah. Lantas dia bertanya kepada orang itu, jika seseorang itu membunuh 99 orang, apakah taubatnya diterima? Lalu abid tu tersebut menjawab, orang yang seperti itu tidak akan diterima taubatnya. Kenapa tak terima taubatnya? Lalu lantas lelaki tersebut membunuh abid tersebut. Jadi genaplah 100 orang yang telah dia bunuh. Kali pertama dia bunuh 99. Bila ditanya abid tu, kalau aku bertaubat, adakah taubatku diterima? Abid tu kata tidak terima, sebab dia dah bunuh 99. Lalu lelaki itu bunuh pula abid tu tersebut. Jadi dosanya lagi 100 orang dia telah bunuh. Dia dah bunuh 100 orang. Genap 100 orang dia telah bunuh. Okey, kemudian dia kembali lagi dan bertanya kepada orang yang paling alim di muka bumi. Lalu dia ditunjukkan kepada orang yang alim, orang yang berilmu. Lantas dia bertanya kepada orang yang berilmu, jika seseorang itu membunuh 100 orang, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim itu pun menjawab, ya, masih diterima. Siapalah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Berpindahlah dari tempat itu dan pergilah ke tempat di mana ada sekelompok manusia yang menyembah Allah. Maka sembahlah Allah bersama mereka dan janganlah kamu kembali ke tempatmu dahulu, kerana tempatmu dahulu amatlah buruk. Lalu lelaki itu pun tersebut pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Dekat sini kita dapat pengajaran. Kalau kita buat dosa yang banyak sekalipun, bertaubat. Jangan ragu-ragu dengan Allah, sebab Allah ni Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi kalau kita bertaubat, berusaha sungguh-sungguh, tak nak buat dosa yang sama, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sebab apa? Sebab dalam setiap hari kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dekat situ kita dah dapat lihat Allah ni adalah Tuhan yang Maha
pemurah lagi Maha Penyayang. Walaupun kita buat dosa sebesar mana pun, kalau kita bertaubat bersungguh-sungguh, insya-Allah taubat kita akan diterima. Begitulah kehebatan orang yang alim. Dia dapat memberi kesedaran, dia dapat membantu orang lain untuk kembali ke pangkal jalan. Okey, itulah kehebatan tentang orang yang alim. Okey, semoga ilmu pada petang ini dapat diberikan manfaat kepada semuanya. Okey, insya-Allah. Biar sikit janji kita tahu, insya-Allah. Okey, jangan lupa ikuti slot seterusnya, iaitu slot mak surat bersama Ustazah Mimi pada pukul 5.10 minit. Okey, insya-Allah. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain sesi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.